أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ni dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu, dan insya-Allah kita kongsikan mengenai satu perkara yang sangat menarik, iaitu berkaitan dengan arah kiblat. Arah kiblat yang kita semua sembahyang menuju kepada arah kiblat yang sama. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam hidup sekitar 1800 tahun sebelum Masihi. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dikenali sebagai Abul Anbiya, iaitu ayah kepada para anbiya, kerana Nabi Ibrahim alaihissalam ada dua orang anak yang cukup masyhur, terkenal, seorang Nabi Ismail alaihissalam dan seorang lagi Nabi Ishaq alaihissalam. Daripada keturunan Nabi Ishaq alaihissalam lahirlah Bani Israel, dan daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam lahirlah bangsa Arab. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangunkan Kaabah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang tempat duduknya sekitar Jerusalem, daripada Jerusalem turun ke arah selatan, turun ke arah bawah selatan, dan membangunkan asas kepada Baitullah Al-Haram, iaitu Kaabah. Kemudian lebih kurang 900 tahun selepas itu, maka Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman ini sekitar 950 tahun sebelum Masihi. Nabi Sulaiman berdasarkan batu asas yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim AS membangunkan Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis lebih besar kawasannya daripada Masjidil Haram. Tapi tapaknya tuan-tuan sekalian sama dengan Masjidil Haram. Jadi kalau Masjidil Haram kita tengok, kawasan dia termasuk dengan Hijr Ismail, dibesarkan skala itu sebanyak 40 kali, itulah Masjid Al-Aqsa. Sebab itu para ulama membahaskan bahawa Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa yang meletakkan batu asasnya adalah orang yang sama. Apa bahasanya? Siapakah mereka? Ada yang kata Nabi Adam AS, ada yang kata Nabi Ibrahim AS, tapi tapaknya sama. Jadi Masjid Al-Aqsa yang kita tengok tu, Masjid Al-Aqsa yang kita tengok tu, dia adalah luas, besar, lebih kurang dalam 36 ekar. Jadi keseluruhan kawasan Masjid Al-Aqsa adalah kiblat solat sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam lagi. Bagi Baitullah Al-Haram waktu itu adalah untuk ibadah haji. Jadi ibadah haji Baitullah Al-Haram. Untuk solat adalah Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis ni dia besar. Keseluruhan itu adalah kiblat pertama, dipanggil ulal qiblatain. Maknanya yang pertama daripada dua kiblat. Jadi ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dilahirkan pada tahun 570 Masihi. 570 Masihi. Maka ketika itu Nabi membesar di Mekah. Kemudian 610 Masihi Nabi mendapat wahyu. Dan dilantik menjadi Rasul. Apa beza Nabi dan juga Rasul? Nabi dapat wahyu tak wajib sampaikan. Rasul dapat wahyu wajib sampaikan. Maka Nabi berdakwah di Mekah sekitar 13 tahun. Kurang lebih 2 tahun sebelum berlaku peristiwa hijrah, berlaku dipanggil Amul Huzni, tahun kesedihan. Sedih sebab apa? 2 orang yang cukup membela Nabi. Yang pertamanya isterinya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa arda. Dan juga pakciknya iaitu Abu Talib meninggal. Jadi Nabi sedih sangat. Sebab itu tahun itu dipanggil Amul Huzni, tahun kesedihan. Dan pada tahun itu jugalah Nabi dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah sebut peristiwa ini dalam surah Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Segala puji bagi Allah yang telah mengisrakan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, yang kami berkati sekelilingnya untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Jadi dengan menaiki binatang burak daripada Masjidil Haram, Nabi SAW dibawa kepada Masjid Al-Aqsa. Waktu itu tuan-tuan sekalian tidak ada satu kenderaan yang selaju burak. Jadi sampai di Masjid Aqsa, kemudian Nabi SAW diangkat untuk Mi'raj. Mi'raj daripada Masjid Al-Aqsa naik pergi bertemu Allah Subhanahu wa taala, dan pendek ceritanya Allah Subhanahu wa taala memberikan watikah sembahyang kepada Nabi SAW. Kemudian setelah balik di Mekah, dapat kewajipan sembahyang itu, yang mengajarkan Nabi sembahyang adalah Jibril alaihissalam. Jibril akan datang sekali waktu subuh permulaan waktu, kemudian datang lagi untuk hujung waktu. Zuhur permulaan waktu, hujung waktu. Kalau secara detailnya, kalau kita nak tahu di manakah Jibril alaihissalam mengajar Nabi kita untuk solat, di tepi multazam. Tepi multazam tu, kat tepi situ ada batu-batu kecil. Ada batu-batu kecil di tepi multazam. Kita biasa, kalau terutamanya abang-abang ayah-ayah saya sekalian, kan, kita tengok orang bergayut dekat pintu Kaabah tu. Tepi situ, di tepi tu kita akan nampak ada batu-batu kecil. Itulah tanda, itulah tempat Nabi SAW mempelajari solat secara praktikalnya dengan Jibril alaihissalam. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, jadi ketika mendapat watikah solat dan setelah dapat macam mana kaedah untuk bersembahyang, maka Nabi bersolat dan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis. Jadi Mekah tu apa? Mekah tu untuk ibadah haji. Jadi maknanya Mekah tu untuk ibadah haji, dan sok sembahyang adalah menghadap ke Baitul Maqdis. Sebab tu Baitul Maqdis dipanggil juga gelarannya sebagai Ulal Qiblatain, Thani Masjidain. Kiblat yang pertama dan masjid yang kedua yang dibina di muka bumi ini. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian, diam-diam ada satu rahsia daripada ahli kitab. Ahli kitab ni siapa? Orang yang dapat wahyu. Mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Nabi mendapat wahyu, mereka tak percaya kepada kenabian Nabi. Mereka rasa mesti ada nabi yang lain nanti, ini bukan Muhammad. Kan? Walaupun Nabi menunjukkan berbagai-bagai bukti kenabian, maka mereka tidak percaya. Ini yang dalam Quran Allah sebut, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah belah ahli kitab itu melainkan setelah datang Nabi membawa bukti kenabian.
Sebahagian mereka sikit-sikit beriman, sebahagian kata tak percayalah. Jadi Nabi ketika berada di Mekah, dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan pendekkan cerita, Nabi mula berhijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, selama 16 bulan, para sahabat bersemayang bersama Nabi SAW menghadap ke Baitul Maqdis. Sehinggalah pada tarikh 15 Sya'ban tahun kedua hijrah. Waktu itu Nabi SAW sedang sembahyang asar di Masjid Bani Salamah. Jadi menghadap ke Baitul Maqdis, Allahu Akbar, takbir, rukuk, i'tidal, sujud, naik untuk rakaat kedua, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, duduk tahiyat awal. Ketika duduk tahiyat awal, maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 144. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran ayat surah Al-Baqarah 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sering kami melihat kamu, hai Muhammad, berulang kali menadah ke langit berdoa. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami benarkan kamu berpaling menghadap kiblat kamu yang kamu redai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Oleh itu halakan mukamu ke Masjidil Haram. Rakaat kedua turun ayat surah Al-Baqarah ayat 144 ini. Jadi Nabi mengimamkan solat. Di belakang ni para sahabat. Nabi naik rakaat kedua, Allahu Akbar. Nabi terus berpaling. Sebab kalau nak senang faham, ibu-ibu, kakak, sedang penonton dan sekalian, Madinah ni dekat Kedah. Nak senang faham, Madinah Kedah. Mekah ni kita Lembah Kelang. Kuala Lumpur ni Mekah lah. Baitul Maqdis ni mana? Bangkok. Nak senang faham, peta, nak senang faham. Maksudnya Madinah ni menghadap ke arah Bangkok sana tu. Kalau kita daripada Kedah, ke Bangkok, maknanya 180 darjah. Nabi naik rakaat kedua, Allahu Akbar. Nabi berpaling ke belakang. Jadi Nabi berpaling ke belakang, Nabi langkah satu. Nabi langkah. Para sahabat tak tahu ni. Nabi langkah. Sahabat bila Nabi melalui celah sahabat, mereka mula memberikan laluan, tapi tak tahu ni. Sampai Nabi berada di hadapan sana, maknanya belakang para sahabat, balang pakai paling belakang para sahabat. Maka sahabat pun beramai-ramai berpaling juga ke arah Mekah. Maknanya daripada Kedah tu, nak senang faham, ke arah Johor lah, ke arah Johor. Mula-mula ke arah Bangkok sana tu. Bukan arah Bangkok tau, ini nak senang faham peta dia. Jadi berpaling ke situ. Jadi habis Nabi solat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Para sahabat tanya, wahai Rasulullah, kenapa tiba-tiba kita berpaling ke arah yang lain? Maka apa kata Nabi SAW? Ketika rakaat kedua tadi turun surah Al-Baqarah ayat 144. Maksudnya apa? Kaabah ataupun Baitullah, selain daripada ibadah haji, sejak zaman Nabi Ibrahim telah dijadikan sebagai juga ibadah menghadap untuk ibadah solat. Selain ibadah haji, ibadah solat juga. Maka Masjid Bani Salamah ditukar namanya sebagai Masjid Qiblatain. Qiblatain ni maknanya masjid dua kiblat. Kita kalau pergi Madinah, antara masjid yang kita ziarah adalah Masjid Qiblatain. Tiba-tiba gempar. Ahli kitab tiba-tiba gempar. Kenapa? Muhammad menghadap ke Kaabah. Kenapa Muhammad menghadap ke Baitullah? Mereka beramai-ramai bertemu Nabi SAW. Dan mereka berkata, wahai Muhammad, boleh tak kau minta balik pada Tuhan, sembahyang ni paling balik ke Baitul Maqdis. Kalau kau boleh minta balik pada Allah, untuk Allah palingkan balik ke Baitul Maqdis, kami ahli kitab akan ramai-ramai masuk Islam.
Kami ramai akan masuk Islam. Rasulullah kata itu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan aku yang buat, bukan Nabi yang buat, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya di antara ahli kitab itu ada yang benar-benar ikhlas dan memang mereka menunggu Nabi akhir zaman ini. Pelan-pelan mereka bertemu Nabi SAW. Maka mereka berkata, wahai Muhammad, sebenarnya kami ahli kitab menyimpan satu rahsia. Apa dia? Kami tunggu Nabi akhir zaman ini sejak Nabi Isa AS. Nabi Isa diangkat ke langit lebih kurang 32 Masihi. Nabi Isa lahir 1 Masihi, diangkat ke langit 32 Masihi. Dan Nabi Isa ni hanya membawa berita tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Tugasnya tak banyak. Tugasnya nanti yang banyak apa? Dia nak jadi umat Muhammad dan Allah kabulkan. Nanti dia diturunkan balik yang akan melawan Dajjal. Itu tugas dia. Sebab tu ketika daripada umur 1 tahun sampai ke 32 tahun, dia tak banyak tugasan. Tugasan dia hanyalah beritahu secara detail tanda-tanda Nabi akhir zaman ni macam mana. Itu tugasan dia. Jadi kami ahli kita ada menyimpan rahsia. Apa dia? Nabi akhir zaman itu, kalau nanti dia diberi wahyu, dia akan menyatukan antara ibadah haji dan ibadah solat ke satu arah, yaitu ke arah Baitullah. Wahai Muhammad, ajarkan kami bersyahadah. Sebahagian ahli kitab sama-sama mengucapkan. Jom sama-sama kita rasakan, sama-sama kita ucap syahadah sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka beramai-ramai ahli kitab sebahagian ikhlas, mereka masuk Islam kerana melihat kebenaran yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Jadi kita dah bincang kan mengenai Nabi kita dan tentang bagaimana Kaabah ataupun kiblat itu disatukan dengan tempat ibadah haji, kan, iaitu di Baitullah Al-Haram. Saya nak kongsikan di mana-mana kita berada, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajah kamu ke Masjidil Haram. Saya nak kongsikan 8 cara macam mana kita nak mencari arah kiblat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertama, dengan yakin, iaitu apa? Kita melihat sendiri dengan mata kita. Yang pertamanya, dengan kita melihat sendiri Kaabah. Sebab itu kalau tuan-tuan berada dalam Masjidil Haram, sembahyang tu kena pastikan betul-betul nampak. Mana dalam Masjidil Haram yang nampak Kaabah, memang yakin mata kita ni, kan? Mata kita ni nampak betul-betul Kaabah. Itu yang pertama. Dan siapa-siapa juga yang berkemampuan dan berkebolehan nampak Kaabah daripada kejauhan, dia kena tengok, wow, yakin betul, memang sinilah headingnya, sinilah dia punya arahnya kiblat itu. Hari ini kalau kita baca sejarah, pada kurun ke-17, ada satu orang di Nusantara ini. Nusantara ni tuan-tuan sekalian, kalau mengikut kitab Daud Al-Fatani, Syekh Daud Al-Fatani, dulu Nusantara kita ni ada 2 tanah je dia panggil. Satu tanah Jawa, satu tanah Melayu. Bahagian Sumatera, Jambi, itu semua tanah Melayu dan ulama-ulama Melayu. Dari Sumatera, belah-belah kita, selatan Thailand, sampai ke Filipina, sampai itu semua tanah Melayu. Dan bawah Sumatera, dari Jakarta ke bawah, itu tanah Jawa dia panggil. Jadi ada satu orang ulama, namanya Sunan Ampel. Sunan Ampel ni adalah di antara 9 wali songo pendakwah di tanah Jawa. Dan orang Melayu, orang yang awal dapat Islam. Ada daripada Aceh. Aceh itu ke Pulau Melayu. Kemudian orang Melayu kita yang bawa hantar pendakwah ke tanah Jawa. Dan tanah Jawa dikembangkan oleh 9 wali. Dipanggil wali songo. Salah satunya namanya Sunan Ampel. Sunan Ampel ni dia ada satu orang anak murid. Anak muridnya dipanggil
Mbah Bolong. Siapa orang Jawa kat sini? Betul tak? Saya punya makhraj Jawa betul kan? Mbah Bolong. Jadi Mbah Bolong ni, dia membuat sebuah masjid. Maknanya di tanah Jawa. Di tanah Jawa. Jadi ketika buat masjid, waktu tu kan teknologi, kurun ke-17, tuan-tuan sekalian. Teknologi kompas mana ada. Jadi Mbah Bolong kata, okey, masjid kita ni, Kaabah ni ada sini ni lah. Beberapa bulan sembahyang, orang mula mempertikaikan. Apa tenan ni Kaabah ni ngadap sini, apa tenan ni ya? Betul ke Kaabah ngadap sini ni? Betul ke ni? Maka apabila orang setelah mula berbunyi-bunyi satu hari, Mbah Bolong kata apa? Sinilah. Aku cakap kau tak percaya kan? Sinilah. Dia korek dekat mihrab masjid kat Surabaya tu. Korek satu lubang. Dia kata kau tengoklah, kau nampak tak kiblat situ? Bukan seorang, ratusan jemaah menyaksikan peristiwa ini. Wih, nampak Kaabah tu. Oh, nampak Kaabah. Oh, betul. Memang betul lah ada Kaabah. Itu dia bagi karamah. Orang-orang alim dia bagi karamah. Nampak apa? Dan masjid Mbah Bolong masih lagi ada di sana. Kalau pergi ke Surabaya, pergilah ziarah sana kan. Ataupun dari kita boleh cek kan, dekat internet sekarang kan, kisah Mbah Bolong itu macam mana. Jadi maknanya, kalau boleh tengok betul-betul dengan mata, tengok dengan yakin. Oh, memang betul nampak. Kalau boleh. Kalau tak boleh, dalam Masjid Haram, maka nampak betul Kaabah. Itu secara yakin. Dengan mata kita tu. Okey. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, macam mana kita nak cari arah kiblat ataupun arah Kaabah ni, macam mana? Yang keduanya iaitu taklid. Taklid pada orang yang kita yakini. Taklid ni maksudnya kita bergantung pandangan kita kepada orang yang kita yakini dia betul. Contoh, katakan kita hari ini ziarah, datang rumah kawan kita. Kita pun kiblat ni kiblat. Oh, arah sini. Maka kita boleh taklid. Kita boleh ikut dia. Sebab dia tuan rumah di situ, jadi dia tahu. Kalau kita nak double check pun boleh. Kalau tak apa. Arah sini. Maknanya kita boleh ikut dia. Itu namanya taklid. Kalau sekarang ni, pengamalan sekarang ni, kalau andai kata kita pergi ke surau-surau dekat stesen minyak, tak ada orang nak tanya siapa. Kan? Jadi kan ada arah kiblat tu. So kita boleh taklid dengan arah itu. So itu boleh. Sah ke tak sah? Mana kiblat? Ngadap. Itulah menghadapnya. Kita boleh taklid. Itu cara kedua. Kemudian kaedah yang ketiga. Kaedah yang ketiga, tuan-tuan muslimin-muslimat sekalian, iaitu dengan menggunakan kaedah bayang. Bayang matahari. Dan bayang matahari ini, yang tepatnya dalam setahun ada 2 kali. Setahun ada 2 kali. Iaitu pada 27-28 Mei dan juga 15 dan 16 Julai. Mana 2 kali. Itu pun bukan bermula daripada pagi. Kalau pada bulan Mei, 27-28 Mei, pada pukul 5.16 petang. Kalau pada 15 dan 16 Julai, pada pukul 5.28 petang. Maknanya beza 12 minit pada bulan Julai. Anda boleh cek. Kenapa pukul 5.16 petang ni? Kerana waktu itu, 2 tarikh ini, matahari betul-betul di atas Kaabah. Okay? Ini kaedah ini adalah untuk kita di bahagian Nusantara tau. Ini bukan kalau kita nak belajar ke Jepun macam ini ke? Dia ada tarikh lain. Itu kena belajar ilmu falak ni sebab dia ada setiap negeri dia ada lain dia. Ada bahagian Nusantara, tanah Jawa, tanah Melayu 2 kali. Sebab waktu tu matahari betul-betul tak ada khabar. Jadi macam mana cara dia? Caranya adalah kita ambil satu kayu, pancangkan, tengok bayang tu. Jadi maknanya matahari nak tenggelam situ. So kita ambil kayu, bayang ni ke belakang lah. Takkan bayangnya ke depan kan? Bayang ke belakang. So mana arah? Itulah ke arah Kaabah. Setahun 2 kali. Ini kalau kita nak cek. Sebab tarikh ini, dia matahari betul-betul tengah-tengah Kaabah waktu tu. Ini kaedah ketiga. Macam mana cara kita nak cari arah kiblat. Itu cara ketiga. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Kemudian cara yang keempat. Okey. Cara keempat ini lebih kurang.
Lebih kurang. Apa dia? Iaitu dengan kita tengok matahari yang ketika dia telah jatuh. Maksudnya dah sampai lepas zuhur. Jadi matahari jatuh tu, lepas zuhur tu. Okey tuan-tuan sekalian, katakanlah matahari ngadap saya betul-betul depan. Kita jadikanlah dia tu macam pukul 12 pukul 12 itu, pukul 12. Katakan pukul 12 macam kita ambil jam kan. Matahari betul kita dah ngadap matahari depan di sini. Maka kita ambil pukul 2. Pukul 2. Okey, ni matahari pukul 12. Katakanlah matahari depan kita macam ni, pukul 2. 1 2. Maka kiblat ke arah sini. Kan? Daripada matahari jatuh. Itu jadi maknanya itu untuk senang. Maknanya untuk kalau kompas tak ada apa, tak ada, itu antara cara dia yang paling untuk lebih, maknanya mudah untuk menghadap ke arah Kaabah tu macam mana. Iaitu dengan menggunakan matahari yang jatuh bagi kita di Nusantara ni. Kemudian kaedah yang kelima. Kaedah kelima dengan kita menggunakan bulan. Bulan okey. Bulan satu hari bulan. Bulan satu hari bulan menurut kiraan pusingan bulan. Tahun ni ataupun tahun ni dia ada dua kiraan. Satu kiraan matahari. Satu kiraan bulan. Okey. Kiraan matahari setahun ada berapa hari? 365. Salah. 360? Salah. 365 suku. Sebab tu setiap 4 tahun dah ada tahun lompat. Tapi sebab suku tu tak dikira hari, maknanya di accumulate, jadi maknanya satu hari itu lepas setiap 4 tahun tambah. 365 tahun suku. Tahun kiraan bulan 354 hari. Beza 11 tahun. 11 tahun, beza 11 hari. Kan? Okey. Okey, so jadi kita tengok bulan Katakan bulan satu hari bulan. Okey, satu hari bulan ni dia akan nampak ketika matahari tenggelam. Okey, matahari tenggelam, katakan maghrib matahari tenggelam, maka orang nak tengok satu hari bulan dekat teropong. Ada koordinat dia, kena tepat tu sebab dia tak lama, sebab dia naik sikit dan turun balik. Saya pernah menyambut satu Ramadan di Xi'an. Xi'an ni tanah orang Islam tau, dekat China sana. Xi'an ni dulu sebelum Beijing itulah ibu negara China. Dan orang Islam datang Islamkan Xi'an. Kan? Jadi Xi'an ni ramai orang Islam. Jadi waktu satu mungkin satu Ramadan, jadi Pak Imam dia ramai-ramai tau, keluar ke arah masjid kan. Waktu maghrib kan. Maghrib lepas sembahyang je dia keluar main. Tu nak bulan. Jadi esok kita puasa. Kita macam mana dia boleh nampak kat Malaysia siapa ke teropong, koordinat betul dia nampak. Lepas tu kata Imam Xi'an tu baik dengan saya, Muhammad kau nampak kan? Aku tak nampak lah. Maknanya kena tengok betul. Jadi maknanya anak bulan, satu hari bulan, dia waktu nak maghrib, dia akan nampak. Satu salib je. Okey. 2 hari bulan, dia naik, dia turun balik. 3 hari bulan, naik, turun balik. 4 hari bulan, naik. 5 hari bulan, naik. Sampai 15 hari bulan, dia akan mula kat tengah-tengah. 5 bulan, dia akan turun. 16 hari bulan, belakang sikit, turun. 17 hari bulan, belakang sikit, turun. 20 hari bulan, belakang sikit, turun. Okey. 27 hari bulan, dah tak nampak dah. Sebab dia akan balik situ balik. Okey. Bagi Nusantara, kaedah melihat bulan adalah tempat bulan timbul. Sebenarnya kalau kita tak bulan timbul, bulan 1 sampai 12 hari bulan timbul, untuk bulan timbul kan, maka arah kiblat ke arah situ. Bagi Nusantara, bukan tempat lain, bagi Nusantara. Kalau kita dah lepas 17 bulan, 18 bulan macam sekarang kan bulan dah besar, tunggu sikit pukul 3 pagi. Bila bulan tu nanti dia naik, dia akan turun balik ke situ. Jadi maknanya kalau katakan sekarang 17 hari bulan, 18 hari bulan, kita tak akan nampak sekarang, nanti pukul 3 pagi, bangun tahajud tu tengok. Bulan jatuh, yang mana bulan tu? Situ. Kan? Arah kiblat kita. Kan? Arah kiblat tu dengan kaedah bulan bagi Nusantara. Kemudian yang ke-6, dengan melihat bintang. Okey, dengan melihat bintang. Kalau kita tengok di depan kita ni, okey,
Pertama kita tengok bintang, macam-macam lah nama dia, Orion lah, Belantik lah apa. Tapi kita tak perlu hafal nama-nama tu. Kita tengok bintang yang 3 je. Cari bintang 3 ni, kalau tak ada awan memang nampak, confirm nampak. Jadi maknanya, mana arah kiblat? Arah kiblat adalah ke sana. Ke sana? Mungkin juga ke bawah. Mana satu? Mana satu? Kita tengok, kalau kita tengok antara yang 3 macam tu, maka kita akan nampak macam ini. Dah ada satu sini, satu sini. Jadi macam anak panah kat sini. Jadi anak panah kat sini, yang ni kaki dia. Maka kiblat dia adalah ke arah sana. Maknanya 3 macam ini. Anda akan nampak 3 macam ni, kiblat ke arah sana. Okey. Tapi kalau kita tengok yang bawah, bawah pun juga dia jadi anak panah tau. Bawah ni dia jadi anak panah juga. So kita dapat 3 ni, sini pun 3 juga. Sini pun 3 juga. So mana satu? Sini ke, sini ke? Sebab ni pun 3 juga. Ni pun anak panah juga. Ni pun anak panah juga. Yang kalau di Nusantara, yang bukan adalah ada 3 pula kecil kat tengah-tengah tu. 3 kecil tu pada bukan. Jadi maknanya yang bersih ni. Ini arah kiblat. Cara melihat kiblat dengan bintang. Muslimin dan muslimat rahmatullahi sekalian. Kemudian yang ketujuh, cara ketujuh adalah dengan cara kita melihat kompas. Ini biasalah. Secara amnya unjuran kiblat di Malaysia bermula dari utara ke selatan dengan 290 ke 293 darjah. Mana utara ke selatan, kan? Kalau ke kanan, utara selatan ke kanan 1 2 3 4 5 macam itulah sampai 180. Mana 290 darjah ni mana ke kiri. Ambil utara, ambil satu kompas, tengok ke kiri, maknanya 290 ke 293. Tengok bahagian tempat kita masing-masing. Bagi penonton di rumah, di mana kita berada, tengok kat mana tempat kita tu, tengok, boleh cek. Ini cara kiblat. Dan kompas ataupun kiblat ni, tuan-tuan, sebenarnya dicipta oleh orang Islam ni. Orang Islam ni kerana Allah sebut fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Orang Islam adalah orang yang betul-betul menggunakan bintang utara tu untuk panduan arah. Jadi maknanya, sebab tu orang Arab ataupun orang Islam yang menggunakan bintang utara dan pelayaran mereka mencari Kaabah. Kemudian dah moden sikit, maka Al-Kindi. Siapa pernah dengar nama ulama kita Al-Kindi? Al-Kindi ni memang pakar bagi pelayaran. Maka dia mencipta zat syu'batan. Pada 250 Hijrah bersama dengan 870 Masih. Ini zat syu'batan. Simple aja. Kemudian zaman Andalusia mereka mencipta zat ar-rubu'. Rubu' ni suku. Zat ar-rubu' suku untuk mencari arah kiblat. Berlalu masa kurun ke-13, maka mereka menggunakan poket kompas. Ini antara ciptaan ulama kita. Okey, macam mana arah mengukur bintang-bintang, mengukur matahari dan mengukur kiblat. Ni zaman dulu punya lah. Ini kalau secara dululah. Maka dia akan tengok, okey, sini dia ada lens ni untuk kalau nak tengok matahari, jadi boleh gelapkan dia. Sini pun ada sama. Maka okey, walaupun saya tengok macam ini, saya nampak macam ini, tapi saya tak tengok situ, saya tengok sini . So sini dia punya koordinat dia. Dan bila saya tengok sini sebenarnya, okey, katakan bintang, saya nampak bintang kat situ. Tapi saya boleh ukur koordinat berapa dan sini ada dia punya koordinat dia. Ini cara lama, ini sextant ataupun dia panggil zatus sudus. Ini kaedah lama lah. Zatus sudus. Ini antara orang Islam dia membina ataupun mencipta macam mana mencari Kaabah daripada mana-mana tempat. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, okey. Kemudian kaedah terakhir. Macam mana cari Kaabah atau cari kiblat? Yang terakhir, ijtihad kita dan yang semampunya. Semampunya macam mana kalau kita sakit? Kat hospital. Hospital tak banyak yang hospital mesra ibadah. Tak banyak
Maksudnya, jadi kiblat kita tak dapat. Dia cara pertama kalau kita sakit adalah, cara pertama sembahyang adalah macam orang diletakkan di kubur. Ibu-ibu kakak pernah masuk kubur tak? Abang-abang biasa kita turunkan jenazah tu kan. So kita akan miringkan kanan ni ke bawah. Kan? So ini maknanya kaedah pertama kalau mampu, seluruh badan kita ni dihadapkan ke arah Kaabah. Itu kaedah pertama. Kita miring macam ini, seluruhnya dihadap Kaabah. Tak mampu, mungkin patah rusuk, saya pernah pengalaman patah rusuk tak boleh nak gerak Maka kita hadapkan kita punya badan, kepala kita ke arah Kaabah. Kepala kerja. Tak mampu juga dengan kerlipan mata tu. Mata tu ngadap Kaabah. Sebab tu dalam kitab fiqh, bilakah keadaan bila kita palingkan mata, batal solat kita. Iaitu ketika mata sebagai panduan ke arah Kaabah. Kita sembahyang biasa, Allahu Akbar. Kita tengok cicak, masjid yang banyak cicak. Kata, apa masjid banyak cicak ni? Masjid yang tak ada cicak? Tak ada cicak masjid ni. Ada je mencari ni kan. Okey. Jadi maknanya, tapi kalau sakit, waktu tu matalah arah solat, jangan cari cicak. Kita cari cicak je, gitu je, batal solat kita. Kan? Ketika mata sebagai arah Kaabah. Itu kalau orang dah tak mampu satu hari nanti, itu cara sembahyang dia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian kan, sebagai penutup dia kan. Jadi solat ni adalah satu perkara yang wajib kita buat. Kan? Dia adalah satu ibadah yang Nabi sendiri ambil watikah kewajipan tu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ibadah lain Jibril turun kan kewajipan dia. Zakat, puasa, kan, haji, solat Nabi sendiri diberikan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi sebenarnya solat ini adalah penghubung kita ni sebagai hamba dengan pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kan, batasan di antara iman dan kekufuran kalau ikut hadis Nabi SAW adalah dengan kita mendirikan solat. Kan? Sebab itu jangan tinggal. Dalam solat ada satu doa yang wajib kita baca. Tak baca doa ni tak sah sembahyang kita. Doa ni Allah letakkan dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Sebab tu orang yang sembahyang, Allah Subhanahu Wa Taala akan bimbing dia. Anak kita nakal macam mana pun, macam mana keadaan kita tak berkenan macam mana pun, pesan dia, sembahyang jangan tinggal. Kan? Kita nak suruh dia jangan berempit, mungkin dia dengan kawan-kawan dia susah. Kan? Tapi cakap, kau nak berempitlah. Bukan maksud tu maksudnya, tapi sembahyang jangan tinggal. Sebab kalau dia tak tinggal sembahyang, maksudnya apa? Dia ada doa untuk diri dia sendiri. Dia berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahkanlah aku jalan yang lurus. Kan? Tapi kalau dia tak sembahyang, susah. Usaha kita susah sikitlah. Kita nak tegur usah. Tapi kalau dia dah mula sembahyang, insya-Allah. Kan sebab dia yang berdoa, tolonglah Tuhan, hidayahkanlah aku jalan lurus, hidayahkan aku jalan lurus. Kan? Okey. Dan yang terakhirnya dalam solat, yang perlu kita usahakan adalah khusyuk. Khusyuk ni mana fokus kita pada solat. Kan? Khusyuk ni kita fokus pada solat kita, kan, pada maknanya kesempurnaan solat kita tu. Daripada awal takbiratul ihram sampailah akhir kita bagi salam. Kan? Jadi saya setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama mengenai pertukaran arah kiblat, sejarahnya dan bagaimana kaedah mencari kiblat. 8 cara kita mencari arah kiblat untuk solat kita, yang tidak Allah Subhanahu Wa Taala satukan antara ibadah haji dan ibadah solat pada arah yang sama. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan lemah dari kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ramai orang menyangka bahawa rezeki, kejayaan yang diperolehi adalah hasil daripada kepintaran ataupun usaha diri sendiri. Ramai lupa bahawa kejayaan dan rezeki itu datang daripada Allah Azza wa Jal. Maka ramai yang meninggalkan amalan-amalan yang dianjurkan oleh sunnah dan hanya mencukupi perbuatan ataupun usaha titik peluh sendiri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud rahimahullah, Nabi SAW ajarkan kepada kita satu amalan yang mana menjadi kunci ataupun pintu rezeki kita. Dalam hadis tersebut Nabi SAW beritahu, sesiapa yang melazimi istighfar ni maksudnya kita sentiasa beristighfar setiap masa. Masa kita senang, masa kita ada ruang, siang, malam, apa-apa masa yang terluang kita melazimi istighfar. Nabi kata apa? Maka Allah akan menjadikan segala kesukaran yang dia ada kelapangan. Maksudnya Allah akan lapangkan urusan hidup dia. Kalau dia ada ujian, kalau dia ada musibah, Allah akan lapangkan. Dan kemudian Allah akan meluaskan, memberikan dia jalan keluar di atas kesempitan yang sedang dilalui. Dan insya-Allah kalau dia ada hutang, Allah akan bantu untuk dia melunaskan apa-apa saja musibah. Kemudian warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan mengurniakan dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Sebab kebanyakan rezeki yang kita sangka, kita dah boleh agak gaji kita setiap bulan, itulah kita rasa rezeki kita. Tetapi bila Allah kurniakan rezeki yang tak disangka-sangka, itulah kegembiraan paling besar dalam hidup kita. Maka insya-Allah kalau kita amalkan sunnah ini, Allah akan memberikan kita rezeki yang luas dan kelapangan dalam hidup. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna. فتب